Welcome to this Kingdom. Another podcast memberanikan diri ketika orang lain tidak berani. Ya tuan, bertemu lagi kita dalam Welcome to this Kingdom episod ke 12,000. So tuan, kita tahu tuan memang banyak berurusan dengan, boleh cakap generation Z lah kan. Iaitu daripada umur, kalau sekarang ni lebih kurang daripada umur 28 ke umur lebih kurang dalam 11-12 tahun macam tu. So banyak tohmahan yang diperkatakan dekat public sekarang ni, sebab diorang ni adalah orang cakap generation yang akan jadi employee, akan jadi the next business owner. Apa tuan punya opinion tentang mereka berdasarkan experience tuan sampai hari ini deal dengan diorang ni? Yang pertama, siku jangan landing atas meja. Sebab dia akan bergerak. Okay, saya punya view sebenarnya, ni yang mana? Yang komen pasal apa? Tak, on general tuan punya experience apa yang saya view, saya deal dengan diorang, dengan kita punya team apa semua. Saya nampak nowadays kecelaruan pemikiran tuan, because too much information. Terlalu banyak consume media sosial. Kecenderungan untuk hidup dalam delusional, khayalan. So ini antara perkara yang saya tengok berlaku sekarang, Gen Z punya dalam vibe. Gen Z vibe. So dan kita ada dalam satu era yang mana ketika saya remaja dulu, kita tak ada tempat nak express kita punya feeling. Disebabkan kita tak ada tempat nak express, kita express dalam small circle of group, iaitu kawan-kawan je lah. Disebabkan tu kita tak ada banyak, too much letak tenaga kita on benda-benda macam tu. Jadi kita banyak execute on something, mungkin kerja, cari duit. So bila hari ni semua orang boleh express apa dia rasa dekat media sosial, jadi kecenderungan untuk terlalu sibuk kat situ adalah tinggi. Spend time dekat media sosial lah. Sebab kalau ikut statistik, Generation Z ni spend secara average ni, spend dekat social media lebih kurang dalam 4 jam on average sehari. So one of the theme, kalau ikut saya punya survey, daripada bacaan, saya ada jumpa satu persamaan antara discussion researcher yang ada dekat yang dah ada yang dah ada research lah, iaitu Generation Z ni berpendapat bahawa diorang ni generation yang memang tak boleh dapat sukses lah. So diorang stop dekat situ. So dengan orang cakap, let's say macam tuan sebagai business owner mencari orang yang kompetitif kan, macam mana tuan nak adapt dengan situasi macam ni yang memang diorang tak ada jiwa kompetitif? Bukan semua lah. Bagi saya percaya macam ni tuan, ramai je yang bagus, ramai budak-budak muda bagus. Dia macam tu sebenarnya. Tak salah kalau kita 30-an, generasi apa? Y, millennial. Sama. Kalau Y, ramai je yang bagus, ada je yang tak bagus. Bagi saya punya view pasal generasi Z ni okey tuan. Dia seimbang. Apa yang kita nampak ni just minority je sebenarnya. Majority okey, ramai yang bagus. Ini saya punya view lah. Saya believe tuan, saya positif. Yang tuan deal sebelum ni, yes, sebab ada ramai yang bagus sebenarnya. Ada ramai yang bagus. Biasalah kalau datanglah mana-mana zaman, contoh sekarang ni warga emas kan, ada je warga emas yang masih berjudi pun ada. Betul. Faham tak? Betul. So setiap kita panggil kategori umur tu, dia akan ada yang tak okey, akan ada okey. Balance lah maksudnya. Akan ada. Cuma bila media sosial ni, saya rasa Gen Z ni dia boleh jadi dua tuan. Sebab dia orang yang paling banyak consume dan paling adapt dengan this teknologi.
dia jadi dua. Satu, orang yang dia consume, tak ada masalah consume content, dengan syarat dia consume content tu tapi benefit diri dia, untuk enhance dia punya skill, ataupun mindset dia, ataupun dia punya motivation, supaya dia jadi a better person. Ni okey. Satu lagi, kalau orang consume too much entertainment, sehingga dia termasuk di dalam dunia khayalan, dan tidak berani bertemu dengan realiti. Contohlah sekarang ni, kalau orang kata tentang low self esteem kan, Ya, betul. saya rasa generasi Y pun ada yang low self esteem. Saya rasa orang yang generasi apa lagi ada? X. X pun ada yang low self esteem. So ini memang setiap kategori usia tu dia ada, tuan. Cuma macam mana adakah dia nak improve diri dia, ataupun dia stay there, tak nak cuba cari solution. At the end of the day, dia depends on individu, tuan. Saya setuju, tuan. Berdasarkan research, ada persamaan dengan apa yang tuan bagi tahu tadi. Sebenarnya benda yang menyebabkan orang nampak Generation Z ni banyak berkaitan dengan mental health dan sebagainya, sebenarnya diorang, kalau ikut research, diorang ni rasa diorang yang paling tahu pasal mental health ni, disebabkan oleh media sosial. So di media sosial ni ada yang mereka-mereka yang ada opinion, ataupun mungkin dalam bidang tu ada ilmu pasal neuroscience, tuan. Okay, neuroscience, pasal neuroscience lah. So ilmu-ilmu yang pasal neuroscience ni, okay, bila kita sebut konteks ilmu, dia macam ibaratkan superhero, tuan. Superhero, orang yang ada power. So bila orang yang ada power, dia ada two side. Satu jadi villain, satu lagi dia jadi superhero, kan? So kalau orang gunakan neuroscience tu, ilmu neuroscience tu sebagai ilmu yang untuk explore dia tahu kelemahan, untuk tahu dia punya kelemahan, dan nak explore diri sendiri. Tapi ada on another side yang gunakan neuroscience ni sebagai protection, sebagai protection ni, untuk dia tak keluar daripada situ. Macam tuan sendiri bagi tahu tadi, betul ke sebenarnya? Betul ke diorang ni sebenarnya didiagnose? Ramai antaranya self-diagnose je berkaitan dengan mental health ni. So kalau kita tahu Generation Z ni banyak memperkatakan tentang mental health, kan? Tuan sebagai leader, kan, apa yang tuan boleh bagi exposure tentang leadership, sedikit leadership skills, tips untuk nak deal dengan diorang ni? Sebab diorang okey, macam ni lebih kurang, tuan. Kalau kita tengok dekat media sosial, ada yang kalau bos ni buat macam ni, sebenarnya bos ni buat benda ni yang berkaitan dengan mental health. So bos ni tak patut buat macam ni, sebab nanti akan jadi macam ni, rosakkan mental health. Bos ni kena ni macam ni, macam ni. So macam mana, tuan, in term of leadership skills, nak handle this type of people yang ada ilmu pasal mental health ni? Sekejap. Sebab saya sambil baca komen ni sambil baca komen dekat live ni kan, saya punya cadangan lah. Saya tak tahu cara lain lah. Kalau kita advise orang, kita advise apa yang kita buat lah. Betul, saya setuju. Walk the talk lah. Jadi terpulang kepada orang, dia nak terima atau tak. Sebab saya atlet kan, saya membesar dalam hidup yang tekanan tahap tinggi. Setiap masa persaingan, tuan. Always kena compete dengan orang lain. Lepas tu bila happen to be saya membesar dalam keluarga yang biasa, saya tak ada exposure, tak ada orang nak motivate. Jadi saya dapati satu ability yang kita kena ada adalah kita kena cepat adapt. Kena cepat adapt dengan keadaan semasa. Dan kita kena menilai dari sudut apa yang impak positif boleh bagi kepada diri aku. Seterusnya, saya rasa sekarang ni hanya minoriti sahaja orang yang fokus on healthy lifestyle. Okay. Minoriti. Jadi bila kita tengok impak yang berlaku
kepada manusia sejagat. Dengan kita tahu food industry, kalau korang hari ni dengar video ni, korang boleh search food industry modern macam mana. Sebab Betul. semua based on profit, semua profit center, semua keuntungan lah, sebab businessman kan. Jadi dia bukan lagi pasal apakah yang makanan ni, apa impak dia kepada manusia. So yang itu, sebagai businessman, dia orang just fikir profit saja. So kita tak boleh halang yang ini. Sebab dia selagi mana tak ada langgar undang-undang, apa yang dibenarkan dia boleh jual lah. Cuma setiap orang punya tanggungjawab. Bagi saya, apa yang kita makan setiap hari akan membina kita punya tubuh badan. Sebab tu kadang-kadang ramai orang mind dia weak, tapi dia tak pernah check apa dia makan, apa dia consume every single day. Dia start sejak daripada zaman kanak-kanak. So kadang-kadang kita tak ada control, kita tak tahu kan. Daripada zaman kanak-kanak, tak semua orang ada exposure. Sama macam saya pun. So bila kita dah dewasa, kita dah boleh fikir, kita dah ada lambakan maklumat, so kita kena ada tanggungjawab kat diri kita. Apa aku nak makan supaya jadikan kepala otak aku ni strong? Apa benda aku nak makan supaya jadi aku punya physical ni strong? Apa aku kena buat supaya... Jadi maksudnya, kita kena train kita punya physical, kita kena train kita punya mental. Always kena training. Kita tak boleh harapkan mind kita strong tiba-tiba tanpa kita ada training. So kita kena train mind kita. Maksudnya bila kita buat lalui sesuatu dalam hidup ni, setiap kali kita lalui cabaran, mihnah dan tribulasi, kita anggap tu adalah training untuk kita punya mind untuk adapt. Setiap kali kita melalui fasa kesedihan, keperitan tu, ia adalah ruang untuk kita adapt kita punya mind. Sebab manusia macam tu, tuan. Sebab tu kalau kita tengok dari segi kemampuan menahan kesakitan fizikal, wanita punya ketahanan lebih tinggi daripada lelaki. Sebab apa? Terutamanya untuk wanita yang pernah melahirkan anak, yang pernah terlibat dengan proses melahirkan anak. So itu adalah satu perkara dan proses yang paling sakit sekali. So lepas tu kalau dia terluka tangan dia, nak dibandingkan dengan ketika dia beranak tu, yang tak ada apa lah. yes, sama macam life ni. So bila kita lalui sesuatu tu, sebenarnya kita punya view tentang hidup ni, oh, ini adalah satu proses untuk aku jadi lebih strong in future. Ini adalah proses untuk aku jadi matang dalam hidup. Ini proses untuk aku boleh kawal aku punya emotion. Itu training. So kita jangan rasa apa yang kita buat. Sebab tu saya selalu cakap, kita kena develop mind kita. Kita strong terhadap proses tu. Kita obses terhadap proses tu. Bukan steam dekat result tu. Kita steam dekat proses training tu. Okay, kita tahu result ni dia berkaitan dengan satu hormon, tuan. Hormon pula dah. Hormon dopamin, tuan. So berkaitan dengan dopamin tu sendiri kan. Okay, dia ada member dia lagi. Member dia lagi iaitu serotonin. Serotonin, endorfin, kortisol, benda geng-geng dia kan, yang berkaitan dengan stres lah kan. Macam tuan sendiri kan, tuan, adakah tuan educate in term of educate diri sendiri kan? Sebab kita tahu sekarang ni, tuan, kalau dulu benda tu seketul. Contoh macam orang kerja kan, seketul lah dulu orang kerja guna kudrat kan. So dia dah keluar peluh, lepas tu ada keluar dia punya hormon tu tanpa dia sedar. Sebab benda tu dah berlaku secara naturalnya. Disebabkan sekarang ni kecanggihan teknologi, banyak bantuan daripada teknologi. So kita banyak meninggalkan benda-benda, maksudnya bukan meninggalkan, dia dah jadi tak satu set, tuan. Tak satu set. Maksudnya kalau dulu orang tu menggunakan kudrat, dia tak perlu fikir pun pasal serotonin ke apa benda kan. Tapi disebabkan sekarang orang dah start meninggal, dah tak datang satu set dah, senang cerita. Kalau dulu perlu angkat kayu balak tu beramai-ramai, sekarang ni dah boleh guna teknologi apa semua kan, duduk atas tu apa semua. So in term of education pasal benda-benda ni, tu rasa important tak? Penting. Exposure. Saya rasa alhamdulillah ramai yang tonton video, yang follow saya. Kalau dulu dia tak exercise, sekarang dia dah start exercise. Ada ramai message saya, alhamdulillah.
Tak ramai orang boleh bagi impak macam tu. Betapa benci pun manusia lain kepada saya, alhamdulillah. Dalam banyak sudut ada impak positif pada manusia lain. So alhamdulillah, bagi saya itu saya punya goal. Saya bukan nak bagi semua orang suka saya, semua orang mencintai saya. Itu bukan saya punya goal. Saya punya goal adalah berapa banyak saya boleh bagi manfaat kepada manusia lain. Sebab saya tahu tuan, bukan semua orang ada ability macam ni. Macam saya ada. Saya yakin ini adalah satu pemberian daripada Allah Azza wa Jalla kepada saya yang bukan sia-sia. Jadi setiap hari saya fikir, kenapa saya ada kebolehan ini? Saya boleh bercakap, saya boleh menulis, saya boleh menyebarkan mesej yang orang lain boleh adapt dan apply dalam hidup dia. So mesti ada sebab. Jadi sebab tu saya pasak dalam kepala otak saya. Walaupun soalan dia tadi lain. Tapi tak saya nak cakap apa yang saya rasa. Okey, tak ada masalah. Sebab tu kalau ada orang benci saya ke, tak suka ke, saya tak peduli pun. Sebab saya punya goal, saya always akan bagi tahu benda yang betul. Saya akan always bagi tahu benda yang apa boleh bagi impak kepada orang lain. Sebab saya dah lalui, saya ada banyak experience dalam hidup. Contohlah, kadang-kadang ada orang cakap, engkau je lah paling banyak experience, kau lah. Tak, ada ramai orang ada experience kat luar sana. Cuma berapa ramai yang berani untuk cakap dan muncul di media sosial. Sebab kebanyakan orang, nombor satu, dia tidak ada kebolehan bercakap. Walaupun dia ada banyak pengalaman, it's a very different thing. Kedua, dia ada banyak pengalaman, tetapi dia tak berani untuk pergi keluar cerita ke orang. It's a very different thing. Faham tak? Jadi mungkin kalau satu orang dia ada experience banyak dalam hidup dia, dia boleh benefit segelintir orang sahaja. Family dia, orang terdekat sahaja. Tapi kalau dia ada ability untuk bercakap, menggunakan media sosial, sebarkan mesej. Saya tak ada ajak orang jadi jahat. Saya tak ada ajak orang jadi pemalas, tak ada. Apa yang saya ajak orang semua untuk ke arah kebaikan. Cuma cara saya tak macam orang lain. Sebab saya menggunakan cara saya sendiri. Itu karakter saya. Jadi saya tak bolehlah semata-mata nak bagi orang lain suka saya. Saya kena tukar karakter saya menjadi seorang manusia yang pelesu. Itulah diri saya. Konsep dia. Jadi simple je dalam hidup ni. Saya cuba faham semua kebencian ni datang daripada mana. Bila saya amati dan saya letakkan empathy tuan, saya letakkan diri saya di tempat mereka, saya cuba faham kenapa dia orang marah. Okay, jadi saya dapati sebenarnya ada orang kemungkinan dia bukan marah dekat saya pun, dia sedang marahkan diri dia. Tuan pernah tak ada pengalaman kerja? Saya pernah ada. Contoh kita ada bos, ada superior, ada kawan-kawan. Kadang-kadang datang tiba-tiba marah-marah. Betul. Sebenarnya dia marah kat tempat lain. Tapi tanpa dia sedar, dia sedang menterjemahkan marah dia dekat tempat lain. Jadi sebab tu, saya anggap orang-orang yang mungkin marah, all the haters ni, dia sebenarnya dia ada marah kat tempat lain. Happen to be saya muncul jadi orang marah kat saya. Itu isu dia. Lah. Okey je. No problem. Sebab takkan saya disebabkan orang lain tak suka saya nak stop cakap benda yang betul. Dan saya bukan membesar. Saya bukan pertama kali orang tak suka saya. Saya nak cerita kisah menjadi diri saya. Okey. Membesar jadi saya ni tak mudah. Saya lain tuan. Okey, macam mana nak cerita lain ni? Kalau kita nak kaitkan dengan sahabat Nabi SAW, Saidina Umar Al-Khattab. Karakter dia macam mana? Kasar, keras. Okey. So maksudnya ada kepelbagaian karakter. Dekat situ apa kita boleh belajar? Ada kepelbagaian karakter. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, lain karakter dia, betul? So betul. Setiap manusia ada karakter dia. So ini karakter saya. Jadi bila saya ada karakter macam ni, minority. Majority adalah karakter yang lebih kepada defensif, play safe, tak suka loud, suka jaga hati orang. Okay. Tapi saya tak macam tu. Disebabkan itu, saya daripada zaman kanak-kanak, remaja, saya ada ramai orang tak suka saya. Orang cakap saya belagak,
sombong. Sebab tu bila saya buat konten, saya dah tahu dah. Sebelum saya muncul media sosial dulu, di alam realiti pun memang sebelum saya ada apa yang saya ada hari ni, saya akan melalui that kind of rejection daripada orang sekeliling. So bila saya cuba faham bahawa ini adalah perbezaan karakter, yang mana ada orang dia faham, oh manusia ni karakter dia macam ni, oh orang ni macam ni. So saya biarkan orang lain jadi diri dia, saya teruskan jadi diri saya. Yang penting saya tak buat dosa, saya tak zalim kat orang, saya tak langgar undang-undang negara. So saya buatlah apa yang boleh. So saya sebenarnya mesej saya ialah saya berani jadi diri saya. Dekat luar sana berapa ramai orang yang weak, penakut, lembik, tak berani jadi diri dia sendiri. Berapa ramai orang yang 80% daripada keputusan hidup dia ditentukan oleh orang sekeliling, media sosial, internet dan pengaruh luar daripada badan dia. Betul. Majoriti orang melalui fasa macam tu. So dia sendiri untuk menentukan hidup dia, dia tidak ada ability, tak ada keberanian. So saya ni sebenarnya, kalau orang tu lihat dari satu sudut, saya mewakili untuk orang-orang yang selama ni dia nak jadi diri dia, tapi dia nak cuba please society, yang akhirnya menjadikan dia ni bukan diri dia. So akhirnya dia akan hidup dalam stres, tuan. Tuan bayangkan macam mana kita nak melalui hidup ni selama-lamanya dengan cara kita tak jadi diri kita sendiri. Saya setuju. Macam mana kita nak hidup? Kita always akan hidup dalam perasaan yang tak best. Kita tak live the life to the fullest. Kita tak capai level freedom untuk jadi diri kita yang sebenar. Asalnya kita ni lahir, kita dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni manusia yang bebas, tuan. Kita perlu taat kepada perintah Allah, berbakti kepada ibu bapa. So bila kita hidup dalam dunia ni, ada macam-macam sistem, manusia berkembang, evolve, ada macam-macam pemikiran, kita ada adab dan budaya, ada sebagainya ni. Jadi orang jadi macam pening. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi sekala benda-benda ni, siapa yang tak pandai nak fikir dan adapt, dia akan always, hidup dia always akan ada limitation. So itu saya punya goal. Sebab itu ramai orang, sebab saya dah pernah lalui. Jadi okey, tu dia cerita. Saya tertarik dengan tuan punya point tadi berkenaan dengan benda yang kita buat, benda yang kita buat tapi kita tak perasan, subconscious kan. Okey, kita faham satu benda, okey, dalam dari sudut kalau kita sebagai orang buat bisnes ni, benda-benda yang berkaitan dengan marketing lah. So untuk sekarang ni banyak ilmu-ilmu baru, benda-benda berunsur apa dekat media sosial. Kadang-kadang orang tak perasan benda yang berkenaan dengan subconscious ni. Mungkin tuan boleh bagi exposure sikit, impak dia kepada okay guys, orang tak tahu. So dalam kita sebagai manusia, kita ada dua mood kita punya minda. Satu minda sedar, satu minda separa sedar. So mungkin ada orang tak perasan. Apabila kita terlalu lama dalam sistem education, kita start daripada zaman kanak-kanak, masuk tadika, ada yang sampai SPM, ada yang sampai degree, ada sampai master. Sistem education yang bersilibus, memang dia kena buat macam tu. Sebab dia manage by merit, meritokrasi. Okey, meritokrasi. Maksudnya KPI, ada KPI. Ada KPI. Bila exam diberikan satu tempoh masa, engkau kena score. Kalau tak score, engkau gagal. Kalau score, engkau cemerlang. Dia bagi satu tempoh masa. Jadi manusia faham, bila setiap bertahun-tahun hidup dengan sistem ni, bila dia jadi orang dewasa, dia tak perasan tau. Banyak keputusan di dalam hidup, ini yang kita panggil minda separa sedar. Dalam dia punya subconscious mind dia, dia hidup dengan this system, dia apply dalam real life. Sebab tu ramai orang takut gagal. Sebab dia ingat hidup ni ada tempoh. Bila kau usahakan sesuatu, tak jadi, kau fail. Cuba tuan bayangkan, kalau sistem peperiksaan tu, semua orang boleh buat exam sampai dia berjaya, tak ada tempoh. Tuan rasa akan ada tak orang rasa dia gagal? Tak ada. Ataupun takut gagal? Tak ada. Tak ada. Dia always akan rasa semua exam tu adalah training untuk dia. So itu maksud dia. Jadi saya punya nasihat kepada semua orang,
first untuk bertemu dengan alam realiti ni, kita kena reset semua sistem education dalam kepala otak kita. Maksud saya sistem education yang mana betul dapat markah, salah tak dapat markah ni. Sebab dalam hidup ni tak ada siapa tahu decision paling tepat untuk diri kita. Kita boleh tanya advice orang lain. Tapi ada orang dia tanya advice orang lain sebab apa tahu? Okay. Sebab dia tak firm. Okey. Dengan harapan bila dia tanya orang lain punya advice akan membuatkan dia jadi firm. Okey. Tapi kalau dia sendiri tak firm, orang lain advice macam mana pun, akhirnya dia tak firm. So kalau dia buat decision sekalipun, itu bukan based on apa yang dia rasa, tapi apa orang lain rasa. Jadi bayangkan kalau dia adapt dengan mindset bahawa hidup ni tak ada sesiapa yang boleh tentukan betul atau salah. Melainkan hidup ni aku kena always try. Kalau tak okey, aku buat lagi. Tak ada tempoh. Buat lagi sampai jadi. So tak adalah orang takut akan fail. So semua kita didoktrin tanpa sedar. Sebenarnya tanpa sedar bagi saya. Orang boleh cakap lah semua ni telah dirancang. Bagi saya tanpa sedar. Okey. Tanpa sedar. Kadang-kadang dia orang macam tak, mana ada kau macam tu. Tak sedar. tak Ramai sedar, orang tak sedar. Okay, untuk exposure sebagai macam tadi mungkin on the side yang orang yang jadi employee senang cerita kan. Pekerja. Okay, pekerja. On the side expectation untuk seorang business owner. Maksudnya dia tak nak, sebab kita faham kadang-kadang kalau kita tengok ramai agak yang dalam kalangan pekerja ni dia orang macam mengadu. Maksudnya bukan on site employee sahaja yang still ada perkara yang berkaitan dengan sistem education dulu. Sebab kita faham kita bukan nak menidakkan sistem education, sebab ada profession yang melibatkan nyawa. Tak orang kena faham. Saya bukan menidakkan dunia akademik, tak. Betul. Saya cakap sistem yang ada dalam education ni, ramai orang tanpa dia sedar dia adapt dalam real life. Itu maksud saya. Jadi kita kena faham. Silakan belajar. Okay. Saya pun masih belajar. Betul. Silakan belajar. Cuma untuk real life dia bukan syllabus. Betul. Dia tidak ada sistem betul. On makro betul tak? Yes, betul salah tak ada. Tak ada orang boleh tentukan. Contoh orang tanya, bang, saya nak kerja ke saya nak sambung belajar? Tak ada orang boleh. Contoh kalau kita advise dia suruh dia kerja. Tiba-tiba dia kerja dia tak okey. Dia menyesal dia tak belajar. So kita salah sebab advise dia suruh ni. Jadi kalau dia, bang, saya nak kerja ke saya nak belajar, so dia belajar. Bila dia belajar satu benda yang bila dia dah habis belajar nak kerja tak ada kerja. So dia akan rasa kita salah sebab kita advise dia suruh belajar. Tapi kalau dia faham hidup ni simple je. Kalau dia rasa dia nak kerja, dia kerja je. Tak okey, dia sambung belajar. Kalau dia rasa nak belajar, tak okey, dia kerja. Faham tak? Katakanlah dia dah kerja, tiba dia rasa alah rugilah tak belajar. Boleh belajar. Semua orang ingat ada tempoh. Betul. Umur 40 pun kau boleh sambung belajar. Secara tak sedar kan. Maksudnya kena kahwin sekian. Sebenarnya kunci dia tempoh tu. Okey. Tempoh tu yang ramai orang stuck. Orang ingat ada tempoh. Maksudnya umur sekian kena ada kereta, umur sekian ada rumah. Yes, sebab tu ramai orang stres. Sebenarnya tak ada tempoh dalam hidup ni. Umur berapa nak kena beli kereta, umur berapa nak kena beli rumah, kenapa nak kena beli rumah, kenapa nak kena sewa rumah. Ramai orang bila dia start baca buku Robert Ajmain sikit, tengok video dia pergi marah orang lain. Kenapa kau beli rumah? Isu dia bukan tu. Setiap orang dia very subjektif. Dia punya decision on the financial ni semua orang tak sama. Okey. Boleh jadi dia beli rumah sekarang, dia ada sebab-sebab dia tertentu. Jadi okey, dari situ macam ni. Sistem yang ada dalam dunia hari ni adalah untuk menguruskan berbilion manusia. Betul, setuju. Secara logiknya, mana mungkin sistem ni akan sesuai untuk seluruh manusia? Dari segi logik tak boleh, tuan. Sebab manusia tu sendiri lain. Tetapi untuk ada satu sistem yang boleh kawal manusia supaya manusia tak uara, kena ada sistem. Along the way, sebagai manusia yang berfikir, kita kena fikirlah, adakah sistem ni sesuai untuk aku? Jenis pemikiran aku, karakter aku, kemampuan aku, adakah sesuai? Kalau tak sesuai, aku nak ikut jalan sini. Semua orang ada choice. Faham? Tapi semua orang ingat itu wajib. Okey. Yang kita wajib taat Allah Azza wa Jalla sahaja. So berdasarkan pengalaman tuan sendiri, of course tahap decision risiko yang tuan buat tu
dalam tuan membangun bisnes, ada 30 cawangan apa semua kan. Of course tuan punya decision dengan saya punya decision sebelum ni lain lah. Term of risiko dia. Okay, mungkin tuan boleh bagi exposure sikit step bila tuan perlu buat important decision yang tuan Okay, step bila saya nak buat decision, saya akan fikir dan kira risiko. Okay. Dia panggil risk management. Jadi dalam hidup ni, apa-apa decision kita nak buat, kita fikir risiko. If anything happen selepas aku buat decision ni, what will happen to my life? Kalau decision aku ni tak menjadi, apa kesan dia kepada hidup aku? So cuma imagine, adakah aku boleh adapt dengan that kind of risk? Kalau aku tak boleh adapt, aku tak berani, so jangan buat decision tu. Kalau rasa aku berani, buat. Jadi kena kira risiko kita nak buat apa-apa. Itu kata kunci dia. Always kira risiko sebelum buat keputusan. In term of preparation of mindset tuan. Okay, let's say apa yang dikira sebelum ni, dia sebab generation ni sukakan certainty tuan. Maksudnya kepastian. Kepastian tu dia nak. So even kalau dikira risk tu, tiba-tiba benda yang dikira tu turn out jadi lain. So apa preparation mindset? Maksudnya dia sebelum dikira tu, dia kena apa yang dia kena ada dulu. Okay, dia kena, mindset dia kena tahu semua yang kita rancang ini boleh ke saya masuk, ini pentingnya akidah dan iman. Okay. Kita hanya mampu merancang. Ini mindset kita kena letak. Okay. Walaupun kita dah kira risiko apa semua, kita sebagai manusia yang lemah, tak ada daya upaya, kita hanya mampu merancang. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan yang terbaik untuk kita. So bila kita set that kind of mindset dalam mind kita, so kita dah kira risiko apa benda, tiba-tiba expectation kita tidak jadi seperti yang sepatutnya, ia berbalik kepada akidah kita, iman kita sebagai orang Islam. Kat sini datangnya peranan redha. Jadi saya faham tak? So semua ni sebenarnya at the end of the day, walaupun saya ni bukanlah ustaz ke, bukan pendakwah, tapi at the end of the day, sebagai orang Islam, kita semua tahu apa yang kita buat ni akhirnya menguji iman kita, uji akidah kita. Itu yang paling penting sekali. Contoh dalam hal awal kita cari rezeki, kita memang kita boleh usaha saja, tapi the result dia beyond kita punya kontrol. Kalau semua orang faham dan betul-betul amati bahawa dia tidak ada control on the result, tuan rasa ada tak orang yang akan frust terlalu lama? Tak ada. Sebab kita tak ada kontrol. Dalam hidup ni ada dua benda. Satu yang kita boleh kawal, satu lagi kita tak boleh kawal. So jangan stres dekat benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Fokus dekat benda yang kita boleh kontrol, yang kita boleh kawal. Satu, kita boleh letakkan usaha berapa banyak kita nak letak. Kedua, kita boleh letakkan strategi. Ketiga, kita boleh susun apa yang kita nak buat. Tapi result tu beyond kita punya kontrol. So fokus kat benda yang kita boleh saja. Okay, kalau result tu tak boleh kontrol tuan, okay, pemahaman result oriented, so adakah benda tu tak betul? Result oriented contoh? Maksudnya dia buat sesuatu tu berdasarkan result tu sendiri. Maksudnya kalau result oriented, everything driven by result. Okay, itu saya cakap. Bab yang kita kena faham tentang redha, tentang luar kemampuan, ini adalah benda yang kita kena tanam dalam mind kita supaya kita tak too much frust. Okay. Tapi bila kita nak buat apa-apa, kita memang kena fokus on the apa yang kita nak capai. Tuan faham tak? Dia ada micro, ada yang makro. Maksudnya ada certain thing yang nanti kalaulah guna yang fokus proses, tiba-tiba tak apalah, fokus proses. Padahal dia tak cuba betul-betul. Yes, yang ini ramai silap. dia menggunakan bahawa hidup ni ada proses, dalam keadaan setiap hari dia tak all out. Ini sebenarnya excuse. Dia macam ni. Untuk kita capai sesuatu, dia ada proses. Proses ni dia fitrah alam. Kita tengok sebelum hujan, ada proses yang berlaku. Penyejatan, lagi apa? Pengewapan, fotosintesis dan sebagainya. Dia ada proses dia. Sama macam hidup ni. Maksud itu fitrah alam. Ketika kita siang dekat sini, dekat ada negara kat belah sana, tengah malam. So dia adalah proses fitrah alam, bagaimana Tuhan mencipta alam ni. Jadi the whole life kita ni dia ada proses. Cuma
on execution kita setiap hari kena speed, Okay. kena all out, kena nyak sampai lunyai. Tapi dia punya big result dia always ada proses. Contoh, katakanlah kita nak dapat a good shape, nak ada bicep, six pack, badan berketak-ketak, nampak fit. So untuk kita dapat that kind of body, dia kena the whole life tuan. Dia lifestyle keseluruhan hidup. Okay. Tapi setiap hari kita kena training hard. Kita tak boleh harapkan training lebih kurang. Lepas tu makan pun melantak. Tapi ni akan ada proses dia lama untuk dapat six pack. Ini salah faham. Okay. Itu konsep dia. Execution memang kena speed. Result dia memang proses. Okay, sekarang ni bila tuan cerita pasal proses apa semua, of course benda tu difference body, difference biology, different environment, practicality dan sebagainya lah. So macam let's say kalau orang tu nak execute kan sesuatu benda, tuan rasa adakah self diagnose ataupun self talk tu bagus untuk start, ataupun kita perlu start cari expert terus? Self-diagnose tu macam mana? Maksudnya sekarang ni let's say body ada endomorph, ada ectomorph, mesomorph dan sebagainya. Jenis tubuh badan. Jenis tubuh badan lah. So benda tu dia diagnose dia, aku jenis ni daripada based on ni. Ataupun dia perlu jumpa terus mungkin trainer untuk. Ada dua jenis orang. Okay. Semua orang kena tahu diri dia. Okay, nice. Pertama, ada orang dia boleh faham hanya melalui dengan search dekat internet, tengok video dia dah boleh faham dah. Okay. Ada orang untuk dia faham, dia perlukan seorang mentor atau coach yang kena explain dekat dia. Okay. Jadi sebenarnya tanggungjawab setiap orang pun tahu. Dia kena kenal diri dia. Okay. Sama je dalam hal ehwal belajar. Okay. Dulu saya tak tahu. Okay. Kalau saya baca, saya jadi letih. Okay. Kalau saya baca, saya tak boleh masuk. Rupanya bila saya dah dewasa baru saya faham. Saya belajar dengan mendengar, visual. Ada orang kinestetik. Ada orang dengan membaca untuk dia faham. Betul. Jadi semua orang kena tahu dia jenis yang mana. Now, apa yang berlaku dalam kita punya sistem hidup ni, kita menggunakan satu sistem untuk menguruskan semua manusia yang berbeza. Itu isu dia. Tapi sistem tu susah nak mengurus berbilion manusia. Tak nak tanggungjawab setiap orang. Dia kena tahu, cikgu, saya tak boleh faham lah macam ni. Boleh lukis tak? Cikgu pun lukis. Baru dia faham. Jadi sama tugas orang yang mendidik dan orang yang belajar, dua-dua kena ada tanggungjawab. Kena tahu jenis diri dia yang macam mana. Saya setuju sebab ada jenis yang art, ada orang sains. Yes. Sebab kalau kita tengok tuan adakah tuan, saya ada terdetik satu benda. Sekarang ni banyak maklumat. So supposedly akan lebih ramai orang yang memilih art. Akan ramai. Art apa contoh? Maksudnya benda yang unsur-unsur kreatif. We do editing, buat benda-benda yang berkaitan dengan digital, kan? Benda ni tuan tak ada dekat zaman Generation X exposure dia. Boleh cerita, boleh bagi tahu Generation X ni ramai orang yang lebih kurang science oriented di kepala otak dia. So this is the rule, this is the system. Kena follow. And then datang generation sekarang, banyak information and banyak access. Saya ingat dulu tuan, dulu kan nak buat poster tuan, kena guna PowerPoint tuan, ataupun orang tu mesti pandai Photoshop. Sekarang ni guna Canva dah boleh tuan. So untuk seseorang tu jadi kreatif sangatlah tinggi. Adakah benda ni ada satu macam clash dengan pemikiran yang mak dulu dengan student sekarang yang mengekang, yang menyebabkan banyak bagi saya sebenarnya parents yang banyak mengekang generasi Z ni, diorang tak follow perkembangan dunia. Simple je. Diorang tak faham perkembangan dunia. Dulu tidak dinafikan the only way untuk kita survive dalam hidup ni, satu je cara dia. Semua orang tahu. Belajar, masuk sekolah, belajar pandai, masuk universiti, kerja kerajaan, kerja swasta. Satu sahaja cara dulu. So dunia berkembang. Dunia semakin canggih. Kesan dia apa?
muncul kerjaya-kerjaya baru. Okey. Jadi parents yang mana follow perkembangan teknologi, perkembangan dunia, parents akan terbuka minda dia bahawa sekarang ni bukan satu saja cara. Okey. Sekarang ni ada banyak cara lain untuk seseorang tu make a living, survive dalam hidup, untuk sukses. Ada 1001 cara lain. Jadi sebab bagi saya semua orang kena ada tanggungjawab. Kalau dia parents, sebab tu berbalik kepada prinsip yang kita letak ni, whatever we do always be a good one. Kalau kau parents, macam mana kau jadi parents yang a good one? Apa kau punya tanggungjawab terhadap dunia moden? Apa sebab kau manage kau punya anak-anak yang hidup dengan dunia moden? Kau kena faham lah Netflix tu. Netflix kena boleh tengok kat mana? Selain dekat TV, boleh tengok kat phone, boleh access kat phone. Betul. Netflix tu apa? Macam mana dia orang boleh access semua benda ni? Lepas tu dia kena tahu media sosial ni macam mana dia bergerak. Dia baca behavior manusia macam mana. So dia kena tahu. Sebab baru dia boleh dapat satu parenting yang suit dengan zaman anak dia. Jadi macam mana dia nak guna metodologi zaman dia dibesarkan dulu kepada budak-budak yang hidup dalam zaman sekarang ni. Sebab tu berkecamuk kepala otak. Faham tak? Tak boleh lah setiap masa kita cakap aku dulu kan. So kita kena nak tak nak kita kena adapt. Sekarang ni hidup macam mana? Dulu orang dapatkan entertainment, orang dapatkan maklumat daripada surat khabar, mastika, majalah mangga, surat khabar, TV, drama, yang apa dia tengok dekat kaca TV, television. Sekarang orang kebanyakan masa akan tengok dekat phone. Phone ni majoriti apa? Media sosial. So dalam media sosial tu bercampur aduk. Dulu drama ni dia plan untuk buat drama. Betul, orang tahu tu drama. Orang tahu tu drama. Dia dilakonkan oleh selebriti dan artis. Tetapi sekarang ni drama ni dibuat oleh manusia yang biasa. Dia bukan selebriti, which is dia adalah orang yang buat konten. Betul. Jadi kecenderungan orang untuk rasa bahawa apa yang dia sedang pertontonkan ni adalah real, adalah sangat tinggi. Sebab dia tengok orang ni orang biasa. Dia bukan selebriti. So inilah yang betul. Faham? So itu yang jadi pening. So semua orang kena tahu, parents terutamanya, bersama budak-budak yang Gen Z, dia kena tahu apa yang dia tengok kat media sosial ni, apa impak kepada hidup dia, apa yang akan jadi kepada hidup dia. Macam saya cakap kan, contoh, bagi saya budak-budak yang suka main game ni very powerful. Dia ada fighting spirit yang jitu. Bila dia main game, dia rasa dia nak menang. Bila dah lepas menang, nak pergi next stage. Ada tahap boleh fokus berjam-jam lamanya. Sampai tahap ada yang bergaduh laki bini pun ada. Sebab terlalu nak menang. Fighting spirit tu dah bagus. Why not guna the same fighting spirit tu untuk win dalam real life? Usahakan sesuatu. Financial, skill, get a better life. Gunakan the same attitude. Cuma tak ramai orang macam tu. Sebab dia distract mind dia daripada reality kepada satu benda yang delusion, iaitu main game ni tak ada impact pun. Paling kuat kalah, lepas tu tutup, lepas tu boleh teruskan hidup. Tapi real life ni orang tak berani, sebab ada impact dalam hidup. Tapi fighting spirit tu dah betul. So guna je the same fighting spirit tu untuk menang tu, untuk menang dalam hidup ni. Sebab saya ada tengok tuan, berkenaan dengan topik ni, isu ni kan, saya ada tengok salah satu kita punya komen kan dekat tempat yang kita post podcast ni one of the comment bagi tahu macam ni. Saya dah umur 23 tahun, still tak makan. Maksudnya apa yang saya bagi tahu kat saya punya parents untuk make saya punya own decision, tak dapat pun. Tak kisah dah nak convince, belum convince baru apa parents dah start. So tuan rasa macam mana nak at least tak nak dia berasa macam sebelum dia pergi tanya tu ada persepsi benda dia dah datang dulu. So mungkin tuan boleh bagi sedikit exposure. Okay, kepada adik-adik yang masih muda, selalunya saya tengok Gen Z ni, dia sebelum dia nak pergi deal tu, dia dah ada jawapan dalam mind dia. Contoh dia nak pergi bincang dengan mak bapak dia, dia dah ada jawapan dah. Mak bapak aku mesti tak setuju. Disebabkan dia sendiri ada persepsi tu, ataupun dia nak jumpa bos, bos dia mesti tak setuju. Dia sendiri create dia punya persepsi di jawapan-jawapan yang akan muncul daripada orang lain. So apa berlaku? Kecenderungan untuk dia tak pergi deal, tak pergi bincang, tak pergi nego tu sangat tinggi. Sebab dia dah ada jawapan. Jadi apa yang korang nak kena buat ialah korang jangan ada persepsi banyak dalam mind.
Buat dulu. Pergi jumpa dulu dengan parents. Bincang dengan dia orang dulu. Jumpa bos. Bincang dengan bos dulu. So lepas tu baru buat decision. At least pergi cakap. At least cakap. Apa yang kau rasa, apa yang kau nak, at least pergi cakap. Jangan ada banyak persepsi. So, persepsi ni bahaya tuan. Betul. Tuan, benda ni sangat, bagi saya, dari apa pembacaan yang saya tengok Generation Z apa semua kan, sangat dekat dengan satu benda ya, tapi macam rebranding lah, iaitu overthinking. So kita tahu berfikir tu adalah bagus, tapi ni datang satu benda yang overthinking. Tuan rasa ada tak mungkin kita boleh tujah overthinking tu ke tempat yang lain? Faham tak? Maksudnya okay, aku ni overthinking, macam mana aku nak guna overthinking ni untuk pergi masa aku nak buat pemilihan tu. So benda ni aku boleh tujahkan ke tempat yang Positif lah. Macam mana? Mungkin ada tu punya. Boleh. Kalau dia overthinking. Sebab orang overthinking ni dia curiosity dia tinggi tuan. So orang curiosity tinggi ni sepatutnya bagus. Dia nak belajar. Dia curious ni selalunya kesan negatif dia akan membuatkan seorang tu kurang melaksana lah. Okey. Betul tak? Okey. Sebab dia overthinking. Okey. Dia terlalu fikir benda yang belum jadi. So macam nak balance tu tuan. Disebabkan dia selalu fikir benda belum jadi dan dia sendiri create. Dia dah plan dah. Okey. Maksudnya dia fikir okay, kalau ni berlaku pun padahal benda tu tak jadi lagi. Okey. So saya punya cadangan, macam mana kita nak, ada banyak cara lah nak control overthinking ni. Nombor satu, simple je. Kena bernafas. Okey. Sebab bila kita sedang berfikir, kita melayan minda, kita fikir jauh tau. Kita bayangkan lagi 30 tahun apa benda semua, tiba-tiba kita rasa stres. Terus bernafas. Tarik nafas ke dalamnya. Lepas tu hembus perlahan. Dan kita kena fokus, kita sedang bernafas. Tujuan dia apa? Supaya kita nak distract mind kita kembali kepada present moment, which is sekarang. Kita kena sedar, aku tengah hidup sekarang. Kenapa aku nak hilangkan mood aku tentang benda yang tak jadi lagi? So why not aku enjoy aku punya life yang sekarang? Apa yang aku ada depan mata ni, aku buat yang terbaik dulu. Nanti punya cerita. So dia kena train mind dia tu. Nak tak nak dia kena train mind dia. Nombor satu. Kedua, dia kena ada satu, dia kena terbalikkan. Katakanlah orang tu risau pasal benda-benda yang negatif akan berlaku. Betul? So why not, daripada dia rasa selalu contoh apa orang overthinking, boleh bagi overthinking apa yang biasanya kalau untuk Generation Z ni, kebanyakannya berkaitan dengan pasangan, kerja. Pasangan contoh? So contoh pasangan dia rasa, dia takut nanti pasangan dia kalau dia tak post contoh macam ni kan. Macam mana? Kalau pasangan dia tak post kat media sosial, mungkin pasangan dia tu nak sorokkan dia daripada mungkin ada orang lain. Kebanyakan dia ada jenis-jenis. Ataupun kalau kerja pun sama tuan. Mungkin dia rasa macam dia dianak tirikan oleh bos. Lepas tu create another thing, anxiety. Aku buat ni terlalu lebih. Nanti bukan bos aku sakit, bukan bos aku kisah pun. At the end of the day dia tanya bila kau nak datang office. Macam tu. Tu antara stigma-stigma yang berlaku dekat. Saya tahu dakyah tu datang dari mana-mana tuan. Tapi memang ada macam tu. Alah, kau kerja letih-letih pun. Nanti kalau kau sakit, bukan bos kau nak pergi melawat kau pun. Itu antara benda-benda yang didoktrin dan kepala otak. Tahu dia punya ada good side dia, ada bad side dia. Mungkin ada untuk orang yang terlalu dia punya kerja tu tinggi sangat, terlebih, mungkin benda tu boleh balancekan dia. Satu persoalan yang kita kena tanya dalam minda kita. Kenapa hidup kita ni always mengharapkan apa yang kita akan dapat? Apa tu? Kenapa kita always tanya apa yang aku akan dapat? Okey. Faham tak? Instead of cuba kita develop satu mind, apakah impact yang aku boleh bagi kepada orang lain? Okey. Apakah the whole life kita ni always pasal aku. Aku dapat apa, aku apa, siapa yang akan ingat aku, apa, semua pasal aku. Cuba kita terbalikkan mind kita. Apa impact yang aku boleh bagi kepada manusia lain? Sebab itu adalah aku punya value diri aku. Lagi banyak aku buat baik kepada orang, lagi naik value diri aku. Dia bukan pasal aku, tapi pasal orang lain. Cuba terbalikkan mind tu. Contohlah. Tapi benda ni tak semua orang boleh terima lah. Betul, saya setuju. Tapi itu realiti. Contoh, dia pergi satu tempat kerja. Dia kerja kat satu tempat. Kebanyakan orang akan fikir, apa aku bakal dapat? Hanya segelintir saja fikir,
Aku kerja kat sini, apa aku boleh bagi? Contohlah bila datang interview Okey. majoriti manusia akan pergi interview, dia akan tanya apa dia akan dapat. Okey, betul. So, lepas tu dia down, tak dapat kerja. Cuba kau bayangkan, kau datang interview, dia buat research pasal company ni, pasal company katakanlah engineering. Okey. Dia kaji-kaji company ni buat apa. Lepas tu dia nampak satu masalah dalam market sekarang ni, dan dia tahu pasal benda tu. Okey. So dia datang interview, tuan sedar tak sekarang ni dalam engineering ada masalah sekian. Saya boleh bantu syarikat ni, membawa syarikat ini untuk menyelesaikan masalah sekian dalam pasaran. So dia datang dengan value, bukan apa yang dia dapat. Nampak tak? So sama macam berniaga, dia always apa value kita boleh bagi kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW bersabda apa? Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. Very powerful. Tapi terbalik, kita hidup dengan apa aku, contohlah dengan pasangan. Apa aku akan dapat? Aku nakkan kasih sayang, aku nak semua pasal kau nak apa? Why not kau always bagi yang terbaik sebagai pasangan, sama ada kau suami atau isteri. Apa kau boleh bagi terbaik? Faham tak? Always give, always bagi, dan bagi itu kita tak harap return. Kita bagi sebab tu paling powerful. Kita buat apa-apa ni semua, the only yang kita harapkan hanyalah redha Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita harapkan manusia, sebab tu ramai orang stres. Sebab harapkan manusia punya return. Manusia ada macam-macam, dengan syaitan, dengan telinga, dengan macam-macam kan. Tapi kalau kita hanya harapkan redha Allah Azza wa Jalla, tu rasa stres tak? Stres. So dia always, orang tak appreciate aku terus buat baik lagi. Orang tak appreciate aku buat baik lagi. Sebab aku tak peduli, I don't care kau punya appreciation. Aku punya goal always deliver value. Tapi hanya segelintir je boleh buat. Kalau semua boleh buat, kira andal lah. Betul. Tapi benda ni memang susah. Tapi itu reality. Apa yang saya amati tuan, bila saya stay dengan tuan kan, saya check saya punya diri apa semua kan. Benda first thing first, bermula dengan practicality tuan. And then lepas practicality ni, kita build work ethic apa semua, kita punya mindset. Lepas dah settle benda tu, kita akan build satu benda, which is passion, which is untuk diri aku. Lepas kita dah build kita punya passion, dia akan satu stage, iaitu purpose. Purpose tu untuk orang lain tuan. Maksudnya first dulu, baiki diri sendiri untuk ada good, untuk competent, untuk kejar aku punya passion. Bila aku dah start buat aku punya passion, aku dah nak buat benda ni untuk orang lain pula. Macam tuan cerita dulu, first turun jual pomade dulu kan. Dapat apa dia cakap, memori untuk buat sell pomade tu. Bila dah pro, dah boleh gain income yang lepas dah income dah aku ajak orang lain pula. Masuk stage saya apa yang saya perhati, kemungkinan orang yang purpose tu di stage 3. Maksudnya kalau orang tu dia tak mula dengan practicality, which is apa yang aku ada hari ni yang aku boleh buat the best. Tak kisahlah walaupun tolong Umi basuh pinggan, pergi basuh pinggan dengan waktu 100% effort, clean, letak bagus-bagus, lebih kurang macam itulah. Mungkin untuk penakhirannya, tuan punya advice untuk Generation Z. Advice saya untuk Generation Z, Gen Z, teruskan hidup. Lagi lama korang akan semakin dewasa, korang akan jadi semakin matang. Ketika kita muda remaja, jangan banyak judge diri kita, sebab kita masih muda. Macam saya cakap, katakanlah orang tu baru kerja, umur 23 dia baru ada kerja. Lepas tu dia pening apa semua. Tuan fikir start umur 18 sampai umur 23, baru berapa tahun dia kerja? 5 tahun. Baru 5 tahun. Dia masih baru jadi orang dewasa. Betul. So macam mana dia nak judge diri dia, sedangkan dia kalau 5 tahun ni, kita ambil usia baby, 5 tahun baru pandai apa? Baru nak masuk sekolah tadika. Betul. So dia tak tahu banyak benda dalam hidup. Betul. So sama, kita punya penilaian tentang diri kita ni, kita tak boleh tengok usia. Dia bukan pasal usia, kita kena bukan usia individu itu sebagai manusia, tetapi usia dia melaksanakan sesuatu itu. Practicality itu sendiri. Yes. Contoh, dia ni baru kerja ni. Umur dia 35. Orang judge dia, kau 35 pun tak boleh buat kerja ni. Tapi dia baru kerja tu 6 bulan.
6 bulan dia buat kerja tu. Untuk baby yang berusia 6 bulan, apa je yang dia boleh buat? Dia boleh pergi kedai runcit ke? Tak boleh. Dia tahu pasal hidup ke? Tak. Jadi kita tak boleh judge diri kita ni based on usia kita. Kita kena tengok berapa lama kita buat benda tu. Faham tak? Ramai orang Faham. kira macam tu kan. Betul. Contoh bang, saya umur sekian-sekian ni masih tak ada apa-apa lagi. Tapi okey, bila tanya balik berapa lama dah kerja? Baru setahun. Memang macam tu. Cuba kita tengok dalam data lah. Kalau kita tengok sekeliling, selalunya orang yang start akan matang dari segi pemikiran, dari segi financial dia, dari segi life dia dah okey, selalunya akan umur 45 tahun ke atas. Ini memang majoriti, memang macam ni. Kita boleh lah tengok budak-budak yang umur 20-an berjaya buat Tak, live masuk awal apa benda apa semua, semua boleh lah, tapi minoriti je. Betul. Kalau kita tengok 30 juta rakyat Malaysia, berapa ribu orang je. Majoriti dia adalah yang standard datanya. Umur 45 ke atas, baru financial dia dah okey sebab banyak benda dah habis bayar, anak-anak dah start besar, dia pun dah start matang dalam hidup, dia dah naik pangkat, kerja dia dah start dekat dengan rumah. Tapi bila budak-budak muda ni tengok orang yang umur 45, 50 ni, dia nak terus jadi macam tu. Tapi dia tak perasan. Orang tu, dia tak perasan tuan, secara separa sedar dia tak perasan bahawa orang tu dapat that kind of life setelah berpuluh tahun dia lalui semua mehnah dan tribulasi kerasnya hidup ni. So macam mana kita baru nak start ni, kita nak macam tu. So ini reality. Bagi saya ramai orang yang dia separa sedar tuan. Dia tak sedar. Dia punya penilaian dengan hidup tu dia tak sepatutnya berlaku.